Selamat sejahtera kepada ahli panel sesi 1 2021-2022. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan 3 lagi ahli kumpulan saya yang lain. Saya Grinci Ana Sultan sebagai pembentang pertama memegang kad matrik 20 TKA19F1024. Pembentang kedua kita iaitu Priscilla Helen anak Jobli berkad matrik 20 DKA19F1015. Pembentang ketiga kita Palus anak Mujab 20 DKA19F1023. Pembentang yang terakhir iaitu Edward Cliff anak Hakim berkad matrik 20 DKA19F1017. Tajuk projek kami ialah Shovel Hole Contraction Tool dalam subjek DCC 50194. Final Year Projek 2. Penyelia projek kami iaitu Encik Ahmad Syahril bin Muhammad Syahuddin. Kandungan yang pertama, pengenalan, penyataan masalah, objektif, skop projek. Yang kedua, catat alih metodologi. Yang ketiga, mengenali pemikiran rekaan, design thinking proses. Yang keempat, keputusan. Yang kelima, dapatan kajian dan perancangan. Yang keenam, gambar produk. 7. Uji kaji projek. 8. Kesimpulan dan cadangan. 9. Gantt chart. 10. Kos projek. Pengenalan, projek ini merangkumi sektor pembinaan. Tajuk projek ini ialah Shovel Hole Contraction Tool. Tujuan kami ingin menghasilkan alat bantu pembinaan ini ataupun Shovel Hole Contraction Tool adalah bertujuan untuk meringankan beban pekerja buruh yang mengalami sakit belakang ketika tunduk untuk membuat kerja-kerja di tapak bina. Shovel Hole Contraction Tool ini mempunyai fungsi lebih daripada satu. Seterusnya, projek ini mempunyai 3 sudut yang berbeza iaitu sudut 90 darjah, 150 darjah dan 180 darjah. Seterusnya, penyataan masalah ada 2. Yang pertama, keadaan badan yang memongkok ketika ingin menyodok pasir atau batu baur di tapak bina. Yang kedua, menggunakan alat perkakas lebih daripada satu dalam melakukan satu kerja. Objektif pula ada 3. Yang pertama, mengenal pasti permasalahan yang berkaitan penggunaan penyodok dan cangkur di tapak bina. Yang kedua, mereka bentuk sebuah alat yang dapat menyodok pasir atau batu baur di sektor pembinaan. Yang ketiga, menguji keberkesanan penyodok sebagai penyodok binaan pelbagai fungsi. Skop projek ada 3, kaedah analisis data, bahan dan dimensi. Bagi kaedah analisis data, kami menggunakan Statistical Package for the Social Science for Windows version 26.0.0 SPSS. Bahan permukaan bilah dibuat daripada besi, pemegang dibuat daripada kayu. Bagi dimensi pula, saiz permukaan bilah 24.5 cm bagi lebar, 29.5 cm bagi panjang. Panjang kayu pemegang 124 cm panjang. Serta alih metodologi. Mula-mula kami membuat perjumpaan kali pertama bersama penyelia. Selepas itu mengumpul maklumat dan data. Seterusnya membuat pelaksanaan aktiviti projek dan penulisan laporan. Membuat pembentangan projek kali pertama. Membuat semakan hasil projek dan laporan. Jika diterima, kami akan membuat pembentangan dan penilaian projek dan laporan akhir. Seterusnya membuat penyerahan buku log dan laporan. Mengenali pemikiran rekaan, empati, menemu ramah pekerja buruh bina di Sibujaya bagi mendapatkan maklumat tentang masalah dan keperluan pekerja yang dapat membantu pekerja dalam aspek pembinaan dan pembangunan. Definisi, memahami konteks keperluan pekerja buruh bina. Yang kedua, mencari idea untuk memenuhi keperluan pekerja buruh bina. Idea, menetapkan projek yang ingin dijalankan yang memenuhi aspek teknologi dan inovasi. Yang kedua, berkolaborasi dengan pensyarah penyelia, pekerja buruh bina dan rakan-rakan bagi meningkatkan kualiti dan idea. Prototype, mencuba pada peringkat awal projek yang dirancang. Yang kedua, menyenaraikan kelemahan dan mengatasi semasa projek sebenar dijalankan. Bagi pengujian pula, yang pertama, melaksanakan projek yang dirancang. Yang kedua, mendapatkan data soal selidik tentang respon pekerja buruh bina terhadap projek sebelum dan selepas. Jangkaan keputusan, pada akhir projek ini, diharapkan dapat menghasilkan penyodok binaan yang berpotensi sebagai pengganti alat perkakas binaan sedia ada dengan mempunyai
fungsi dan kekuatan yang lebih baik daripada penyodok binaan yang sedia ada di pasaran. Masalah-masalah yang dihadapi oleh pekerja buruh bina juga dapat dikurangkan. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang yang kedua. Nama saya Priscilla Helen Anak Jobli. Terima kasih kepada Granger Anak Sultan selaku pembentang yang pertama. Saya akan membentangkan slide yang seterusnya. Bagi dapatan kajian dan perancangan penyodok biasa, kami menyediakan beberapa soalan untuk mendapatkan maklum balas daripada beberapa orang responden. Bagi soalan yang pertama, tangan berasa sakit apabila menggunakan peralatan binaan. Sebanyak 60% responden yang sangat setuju dengan pernyataan yang telah dengan pernyataan yang berikut. Seterusnya, bahan yang digunakan pada peralatan cukup kuat. Sebanyak 54% responden yang setuju. Soalan yang seterusnya ialah badan berasa penat dan sakit semasa melakukan kerja dalam keadaan posisi membungkuk. Sebanyak 52% responden yang sangat setuju. Seterusnya ialah posisi badan membungkuk ketika menggunakan peralatan. Sebanyak 54% responden yang sangat setuju. Seterusnya ialah tenaga fizikal banyak digunakan sewaktu menggunakan peralatan. Sebanyak 44% responden yang sangat setuju. Bagi soalan yang seterusnya ialah fungsi pada peralatan memudahkan kerja. 46% responden yang sangat setuju. Seterusnya ialah keadaan selesa semasa menggunakan peralatan. Sebanyak 36% responden yang sangat setuju. Soalan yang seterusnya ialah penggunaan peralatan membolehkan saya bekerja lebih lama. 46% responden yang setuju. Bagi soalan penggunaan peralatan meningkatkan produktiviti saya, 44% responden yang setuju. Dan soalan terakhir bagi penggunaan penyodok biasa, penggunaan peralatan disarankan di tapak bina. Sebanyak 34% responden yang setuju. Saya menyerahkan pembentang yang ketiga. Salam sejahtera, saya Paulus Sanamujab memegang nombor metrik 20 di KA 19F1023 dan merupakan pembentang yang ketiga. Seperti yang dilihat pada slide ini adalah dapatan kajian dan perancangan sebuah construction tools bagi kumpulan kami. Data ini dianalisis menggunakan IBM SPSS. Catatan ini menunjukkan seramai 50 orang responden. Bagi soalan yang pertama adalah tangan berasa sakit apabila menggunakan peralatan binaan. Sebanyak 60% responden bersetuju dengan soalan ini. Soalan kedua, bahan yang digunakan pada peralatan cukup kuat. Sebanyak 54 responden setuju. Seterusnya, soalan ketiga, badan berasa penat dan sakit semasa melakukan kerja dalam keadaan posisi membungkuk. Di sini, setengah daripada responden sangat setuju, iaitu sebanyak 52%. Soalan keempat, posisi badan membungkuk ketika menggunakan peralatan. Sebanyak 54% setuju. Soalan yang kelima, tenaga fizikal banyak digunakan suatu menggunakan peralatan. Sebanyak 44% sangat setuju. Soalan yang keenam, fungsi pada peralatan memudahkan kerja. 46% responden setuju. Soalan ketujuh, keadaan selesa semasa menggunakan peralatan. Sebanyak 36% responden setuju.
Seterusnya soalan ke-8, 46% responden setuju pada soalan penggunaan peralatan membolehkan saya bekerja lebih lama. Soalan yang ke-9, penggunaan peralatan meningkatkan produktiviti saya sebanyak 44% responden setuju. Soalan yang terakhir, sebanyak 34% setuju dengan soalan penggunaan peralatan disarankan di tapak bina. Slide berikutnya merupakan gambar produk kami yang telah siap sepenuhnya yang dirancang sepanjang FYP 1 dan FYP 2 sehingga berjaya. Produk kami ini mempunyai 3 sudut yang berbeza, iaitu sudut 90 darjah, 150 darjah dan 180 darjah. Gambar yang pertama adalah sudut 180 darjah, gambar yang kedua 90 darjah dan gambar yang ketiga 150 darjah. Ini merupakan uji kaji projek yang dilakukan di Politeknik Mukah di kalangan pelajar Politeknik Mukah sendiri. Pemerhatian teliti dijalankan semasa pengujian berlangsung di kalangan pelajar. Maklum balas daripada pelajar terhadap produk yang diuji mendapat respon yang baik. Tetapi segelintir pelajar memberi pandangan sendiri terhadap produk ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembentang yang ketiga. Saya dan Cliff Anakim memegang nombor kad metrik 20 di K19F1017 dan saya merupakan pembentang yang terakhir bagi kumpulan ini. Seperti yang dilihat pada slide, ini adalah kesimpulan bagi kumpulan kami. Yang pertama, beberapa sumber yang digunakan untuk penyelidikan ini seperti internet, jurnal, buku dan sumber-sumber yang lain. Yang kedua, inovasi shovel hole construction tools ini dapat memudahkan pekerjaan di tapak bina. Dan ketiga, ia dapat mengurangkan tenaga fizikal di tapak bina. Ini pula merupakan Gantt chart FYP 1 bagi kumpulan kami, di mana aktiviti projek dijalankan sepanjang 17 minggu. Dan sepanjang aktiviti projek ini, antaranya adalah dalam kategori pengenalan, metodologi dan juga penulisan laporan. Slide yang kedua pula menunjukkan Gantt chart FYP 2 bagi kumpulan kami, di mana Gantt chart ini menunjukkan aktiviti projek yang dijalankan sepanjang 13 minggu. Dan antara kandungan aktiviti projek ini adalah persediaan dan perancangan, penghasilan dan pengujian, serta penulisan laporan. Slide ini menunjukkan kos projek bagi kumpulan kami, di mana jumlah benar kos projek kami adalah RM60.50. Dan ini juga menunjukkan bukti pembayaran ataupun pembelian untuk bahan-bahan serta kegunaan projek kami. Itu saja daripada saya. Saya mewakili kumpulan kami mengucapkan terima kasih kepada pensyarah, penyelia yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan projek ini. Sekian, terima kasih.